Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung bab 7, pelan dan dongakkan. Objektif kita hari ini pelajar dapat membuat lakaran penuh bagi dongakkan sisi, pelan dan dongakkan depan. Okey, apa itu dongakkan sisi, pelan dan dongakkan depan? Okey, dongakkan, perkataan dongakkan ni sama maksudnya dengan pandangan, pandangan sisi, pandangan hadapan, pelan tu samalah, iaitu pandangan atas. Okey, tapi dalam matematik kita panggil dia sebagai dongakkan, sama juga maksud dengan pandangan. Okey. Baik, untuk dalam subjek matematik, dia punya cara sama juga macam RBT, cuma kedudukan sudut 45 darjah tu lain kedudukannya daripada RBT. Okey, yang penting bendanya sama je kaedahnya. Okey, kita tengok kaedah, ada dua kaedah yang digunakan. Pertama, kaedah satu ni dia punya sudut 45 darjah pada sukuan yang ketiga. Okey. Untuk kaedah kedua, sukuan yang 45 darjah tu pada sukuan yang keempat. Sudut 45 darjah pada sukuan yang keempat. Okey, itu beza dia. Cuma kedudukan sudut 45 darjah je beza dia. Dia punya cara dia sama. Okey, macam mana nak ingat kedudukan dongakkan ni pada sukuan-sukuan ni ya. Okey, kalau kamu nak gunakan kaedah yang pertama ni, sudut 45 darjah di sebelah di bahagian sukuan yang ketiga. Okey, bertentangan dengan sukuan yang sudut 45 darjah ni, bertentangan dengan dia di sebelah sini, mesti dongakkan depan, ataupun pandangan hadapan. Okey, kalau kamu tengok kaedah kedua pun macam tu juga. 45 darjah, dia punya pertentangan mesti dongakkan depan. Kemudian sebelah dengan sudut 45 darjah mestilah pelan. Bermaksud kita mesti mula dengan pelan. Selepas kita mula dengan pelan, kita akan unjurkan ke garisan 45 darjah. Kemudian kita akan lukis dongakkan sisi dan last sekali kita dongakkan depan. Okey, kita akan cuba tengok soalan ini. Okey, soalan ni dia menggunakan kaedah yang pertama. Terpulang kamu nak gunakan kaedah pertama ataupun kaedah kedua, mana-mana yang kamu rasa mudah. Okey. Untuk lukisan yang pertama, okey, dongakkan depan dia adalah dari X, kemudian dongakkan sisi dia dari Y, dongakkan pelan atau dongakkan, kalau pelan kita tak panggil dongakkan pelan kita sebut pelan je, pelan dari atas ni. Okey, mula sekali kamu perlu buat dia punya paksi dia dulu. Okey, buat segi empat ni, gunakan pembaris supaya dia sama. Okey, kemudian kamu buat sudut 45 darjah. Macam mana nak buat sudut 45 darjah ni? Pertama, kamu boleh gunakan sudut ataupun protektor supaya dapat sudut 45 darjah ni, ataupun kamu bahagi duakan sukuan ni kepada dua dan kamu gariskan garisan 45 darjah. Okey. Kemudian kamu lukiskan bahagian yang pertama, iaitu pelan. Okey, kalau kita tengok dari atas pelan bentuknya, bayangkan kita kat depan sini Okey, kita kat sini, jadi pelan dia menegaklah. Okey, segi empat yang menegak. Jadi kita lukiskan pelan segi empat yang menegak ni. Selepas kita dah lukis pelan ni,
Dia buatkan unjuran ke 45 darjah setiap garis yang ada. Setiap garis melintang dan juga setiap garis yang menegak. Buat lebih pun tak apa, tapi jangan tekan pensel. Okey. Dah unjurkan ke 45 darjah, kamu pantulkan dengan lurus dengan menggunakan pembaris. Mesti lurus, tak boleh sengit. Ke atas pula. Melalui unjuran inilah kamu akan dapat bentuk yang dipandangkan dongakkan sisi dan juga dongakkan depan. Okey. Kemudian kamu lukiskan pula dongakkan sisi. Okey, kau tengok dari sisi macam mana bentuknya. Okey, kamu akan nampak bentuk segi 4 ni dan juga garis ini. Okey, garis yang ini kamu akan dapat garis tersembunyi sebab dia di belakang kalau kamu tengok dari Y ni. Okey. Kemudian daripada dongakkan sisi ni kamu unjurkan lagi ke sebelah sini setiap garis yang ada. Okey. Kemudian kamu buat pula dongakkan depan. Kau tengok dari X. Kamu akan dapat bentuk ini. Okey. Melalui unjuran-unjuran yang dibuat, kamu terus gariskan sahaja bentuk dongakkan depan. Maka jadilah bentuk dongakkan depan. Dapat terus dongakkan depan ni. Okey. Unjuran-unjuran tu kamu gunakan pensel tapi jangan tekan sebab kita cuma nak tengok dia punya unjuran je. Okey, yang dia punya bentuk barulah kamu tekan bagi terang. Dia sama je dengan RBT ya. Okey, kemudian kita tengok soalan latihan. Kita cuba buat latihan. Okey, pertama sekali kamu perlu buat dia punya paksi dia. Okey, perlu gunakan pembaris supaya dapat paksi yang tepat. Kemudian 45 darjah ni kamu boleh bahagi duakan bahagian ni dengan cara kalau tak ada protector yang sudut tu, kamu boleh lipat dua kertas kamu yang bahagian ni je. Okey, gariskan 45 darjah. Kemudian kamu boleh lukis dia punya pandangan atas dulu. Pandangan atas mesti sebelah 45 darjah tadi. Okey, pandangan atas kalau sini dia punya Y, maksudnya pandangan hadapan dia Y. Jadi pandangan atas dia kalau kamu tengok dari atas, kalau kamu berdiri di Y dia akan dapat melintang. Jadi kamu lukiskan pandangan atas dia. Ini pandangan atas. Okey. Kalau kamu buat dekat dalam buku nanti tugasan kamu, pastikan kamu gunakan sukatan yang betul Kalau 2 cm kamu ukur 2 cm. Okey. Dah buat dia punya pandangan atas ataupun pelan. Setiap garis yang ada melintang dan juga menegak kamu unjurkan ke tepi. Dah sampai kat 45 darjah, kamu pantulkan ke atas pula. Mesti guna pembaris supaya dapat lurus. Yang sebelah sini, yang tadi garis melintang. Yang garis menegak pun sama juga. Okey. Buat menegak. Apa garis yang ada, semua unjurkan. Okey. Kalau sekarang saya gunakan pen yang berlainan warna. Kalau kamu nak buat nanti kamu gunakan pensel, tapi pensel tu jangan tekan. Okey, kemudian kita tengok sukuan yang seterusnya. Kita akan buat pandangan sisi. Pandangan sisi dari X. Dari X kamu akan dapat bentuk ini, yang depan ni. Okey, jadi ikut je bentuk unjuran yang kamu buat tadi. Garis ikut ukuran, ikut 3 cm, sini 3, sini 3, 6 lah. Kemudian 7 cm kat sini. Mesti akan dapat tepat kalau kamu punya unjuran tadi yang warna kuning tadi ni betul. Maksudnya yang melintang ni mesti akan dapat 7. Kemudian ke sini
dan garis 3 cm. Okey, ini kena garis terus sebab nampak garis terus kat sini. Okey, dah buat macam ni. Dah siap unjuran dongakkan sisi, kamu unjurkan ke tepi setiap garis yang ada. Okey. Dah buat unjuran. Last sekali dongakkan hadapan. Dongakkan hadapan dari Y. Kamu akan nampak ini melintang. Okey, jadi kamu ikut je unjuran yang ada ni. D ke A tu 5 cm, jadi garis 5 cm. Dia akan dapat tepat 5 cm kalau kamu garis dari sini ke sini ikut unjuran yang kamu dah lukis tadi, garisan kuning tadi. Okey. Kalau tepat tu kira betul lah kamu punya unjuran. Kalau dia lari dalam sikit macam lebih kurang sikit-sikit lari tu tak apalah. Okey. Dan garis tengah ni ikut je yang line kuning tu. Okey, yang penting dia punya bentuk betul. Ikut garis kuning, yang penting dia punya bentuk betul. Okey. Ini pandang dongakkan depan. Okey. Jadi ini ialah plan yang lengkap lah. Okey. Kau boleh labelkan kat sini. Dongakkan ini bukan dongakkan, ini pelan. Okey, tulis pelan. Ini dongakkan sisi dan ini dongakkan depan. Okey, masih mula dengan pelan, lepas tu dongakkan sisi dan juga depan. Okey. Tugasan hari ni. Okey, saya nak kamu buat dalam buku M1 ataupun M2. Dua bentuk ini. Dengan menggunakan sama ada kaedah 1 ataupun kaedah 2. Okey, dalam buku tulis kamu lukiskan dulu gambar ni dan kamu boleh buat dia punya dongakkan yang lengkap. Gunakan skala yang tepat lah. Okey. Kemudian kamu hantar gambar tersebut kepada saya sebagai bagi melengkapkan tugasan TP 3 hari ini. Okey. Kalau tak faham boleh mesej saya secara personal. Okey. Selamat belajar. Jangan lupa siapkan tugasan hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.